Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membentangkan isu penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi membawa kepada penyebaran berita palsu dalam subjek CTU 554 Penghayatan Etika dan Peradaban 2. Seterusnya, ini merupakan ahli kumpulan kami iaitu terdiri daripada Siti Nur Farisha binti Ruslan, Raja Nur Atirah binti Raja Muhammad Farid, Akmal Adam bin Muhammad Zakaria, Muhammad Husaini bin Muhammad Amin dan akhir sekali Muhammad Zulhaili bin Azman. Isi kandungan pembentangan kami pula terbahagi kepada 6 bahagian iaitu pertama, pengenalan, kedua, hukum menyebarkan berita palsu, ketiga, faktor penyebaran berita palsu, keempat, kesan penyebaran berita palsu, kelima, cara mengatasi masalah penyebaran berita palsu dan akhir sekali kesimpulan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, peningkatan dalam teknologi sangat memudahkan kehidupan kita, khususnya dalam penyampaian maklumat tanpa batasan. Setiap individu boleh melayari internet untuk satu informasi yang diinginkan di hujung jari sahaja. Namun, sementara kita meneroka kemajuan canggih ini, kita juga terperangkap dalam jeratan isu yang semakin mengukuhkan kehadiran gelap di dunia maya. Adakah kita yakin dengan setiap berita yang kita baca di platform digital? Masyarakat umum seringkali berhadapan dengan pelbagai maklumat yang tidak sahih dan diragui. Oleh itu, mari kita bersama-sama menyelami isu kritis yang sudah sebati dengan kehidupan kita ini dan mengambil kira berdasarkan perspektif agama Islam tentang penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi, di mana berita palsu seperti cendawan tubuh selepas hujan. Bila datang pada zaman ini, perbohong dan fitnah itu menjadi makanan kepada kehidupan, menjadi roh kepada manusia, tidak kira Islam ataupun tidak Islam, tiada beza. Orang Islam kongsi berita palsu dan orang bukan Islam juga kongsi berita palsu. Sama kedua golongan ini. Jadi sebelum berbincang mengenai hukum penyebaran berita palsu, pertama sekali kita perlulah melihat dan perlulah bijak dalam memerhati kepada perkara yang kita ingin sebarkan. Kerana mungkin perkara yang ingin kita sebarkan itu merupakan perkara yang tidak sahih. Jika benar perkara tersebut tidak sahih dan tidak betul, maka kita telah menyebarkan suatu maklumat yang palsu. Oleh kerana penyebaran perkara palsu, ia akan membuatkan seolah-olah kita melakukan tipu daya, bahkan kita telah menuduh seseorang itu melakukan perkara yang tidak pernah dilakukannya. Maka kita telah melakukan dua kesilapan, iaitu yang pertamanya ialah menyebar berita palsu dan yang keduanya ialah menyakitkan hati sekumpulan tersebut. Apabila kita menyakitkan hati seseorang, maka tidak akan terampunlah dosa, melainkan kita dimaafkan sendiri oleh orang itu. Oleh yang demikian, kita perlulah memohon maaf kepada Tuan Badan itu sendiri, dan jika kita tidak bersedia untuk memohon maaf, maka bersedialah kerana dia akan mendakwa kita di akhirat kelak. Hukum penyebaran berita palsu dari sudut agama semestinya ia merupakan perkara yang dilarang dan perbuatan tersebut merupakan perkara yang haram. Dan di sisi perundangan juga ada mengetengahkan bahawa mereka yang menyebarkan berita palsu dan disabitkan kesalahan mengikut Seksyen 233 boleh didendakan maksimum RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya, manakala kanun kesisaan memperuntukkan hukuman maksimum penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Oleh yang demikian, seluruh masyarakat disarankan agar mengamalkan konsep tabayyun. Dan apa itu tabayyun? Tabayyun ialah menyemak asas kebenaran bagi mengelakkan timbulnya prasangka sekiranya menerima sebarang berita yang belum sahih. Di dalam Al-Quran Al-Karim telah menceritakan secara menyeluruh berhubung akhlak dan adab seorang Muslim dalam menyelidik kesahihan sesuatu berita yang diterima agar tidak menimbulkan prasangka dalam diri masing-masing. Iaitu dari surah Al-Hujurat ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik membawa suatu berita, maka selidiklah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpa sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Wallahu a'lam. Moga-moga kita tidak tergolong dalam mereka yang menyebarkan berita palsu. Seterusnya, saya pergi ke faktor penyebaran berita palsu. Apakah faktor-faktornya?
Faktor utama adalah disebabkan oleh wujudnya media sosial dan aplikasi mesej seperti Facebook, WhatsApp, Telegram, Twitter, Instagram dan TikTok. Platform media sosial umpama menjadi senjata utama kepada sesiapa sahaja pada hari ini. Hal ini kerana isi utama media sosial adalah mesej yang terdiri daripada pelbagai bentuk seperti tulisan, berita, gambar dan sebagainya. Bahan seperti ini sangat mudah dibaca, mudah difahami dan mudah disebarkan serta memberikan kuasa perkongsian yang begitu tinggi di platform media sosial. Sebagai contoh, WhatsApp dan TikTok merupakan salah satu aplikasi popular yang diguna pakai oleh masyarakat pada masa kini, telah mendorong kepada pelbagai penyebaran berita yang tidak sahih secara meluas kerana kepantasan penyaluran maklumat tanpa sempadan. Faktor kedua adalah berkeinginan untuk menjadi popular atau terkenal. Berita palsu sering disebarkan kerana menjadi salah satu sumber hiburan kepada sesetengah masyarakat yang menjadi trend untuk membuat konten. Setiap konten ini dihasilkan untuk menjana pendapatan dan populariti sehingga pengguna sanggup mengolah apa sahaja maklumat bagi tujuan menarik lebih ramai penonton. Selain itu, sikap suka akan bahan-bahan troll atau dikenali sebagai hasut maya seperti mengejek, mengkritik, membahan dan memfitnah seseorang atau sesuatu yang mereka tidak suka menyebabkan berita palsu menjadi semakin popular tersebar di seluruh dunia. Sebagai contoh, terdapat isu penyebaran berita palsu mengenai vaksin yang tular di pelbagai media sosial mengenai seorang wanita yang memuat naik videonya yang menyarankan semua pengikutnya di Instagram untuk tidak mengambil vaksin dengan menyatakan bahawa banyak keburukan vaksin yang diberikan kepada rakyat Malaysia. Ini menyebabkan videonya itu semakin tular di media sosial apabila ramai netizen yang memuat naik videonya di media sosial. Ada netizen yang mengecam dan ada juga yang menyokong dengan kenyataan itu. Dan faktor terakhir, kurangnya penguatkuasaan undang-undang terhadap penyebaran maklumat palsu. Selama ini, berita palsu mudah tersebar kerana penyebarannya tidak mendatangkan apa-apa kerugian kepada pelakunya dan tiada hukuman yang setimpal dikenakan kepada mereka yang menyebarkan berita palsu ini. Hal ini menyebabkan orang ramai bebas menyebarkan berita palsu tanpa kawalan dan sekatan daripada mana-mana pihak yang berkepentingan seperti pihak media dan komunikasi serta pihak kerajaan. Sebagai contoh, penyebaran berita palsu dikategorikan sebagai kes jenayah mengikut Akta Berita Palsu 2018. Namun, akta berkenaan sudah dimansuhkan kerana ia dianggap menghalang kebebasan media dan kebebasan bersuara yang diiktiraf oleh Perlembagaan Persekutuan. Dengan adanya pemansuhan akta ini, penyebaran maklumat palsu semakin sukar untuk dibendung. Penyebaran berita palsu atau disebut juga sebagai fake news, ia memiliki berbagai kesan yang signifikan di berbagai lapisan masyarakat. Berikut adalah beberapa kesan utama. Yang pertama adalah kekacauan sosial. Dalam konteks sosial, penyebaran berita palsu tidak hanya menciptakan kekacauan tetapi juga dapat memicu kepanikan masyarakat. Mereka mungkin merasa terancam atau terpengaruh secara emosional yang boleh menyebabkan reaksi berlebihan dan konflik sosial. Sebagai contoh, berita palsu mengenai ancaman teroris dapat menyebabkan ketakutan yang meluas di masyarakat, menciptakan situasi yang tidak terkendali. Yang kedua, kehilangan kepercayaan. Ketidakpastian masyarakat terhadap sumber informasi juga memunculkan masalah serius. Kepercayaan masyarakat pada media dan institusi dapat terkikis seperti yang kita lihat dalam kasus di mana organisasi berita terkemuka terlibat dalam menyebarkan informasi palsu. Yang ketiga, pengaruh politik dan pilihan raya. Dalam ranah politik, berita palsu dapat menjadi senjata yang mempengaruhi pilihan politik dan hasil pemilihan umum. Kampanye yang didasarkan pada informasi palsu dapat mengubah pandangan publik, mengancam integriti demokrasi dan menciptakan ketidakstabilan politik. Seterusnya, dampak ekonomi. Secara ekonomi, dampak penyebaran berita palsu juga dapat terasa. Misalnya, informasi palsu tentang kebangkrapan perusahaan dapat memicu panik di pasar saham dan berdampak buruk pada kesihatan ekonomi. Secara keseluruhan, seperti mana menyebabkan ketidakstabilan di pasaran kewangan atau kehilangan kepercayaan pelabur. Kemudian, gangguan sosial dan kesejahteraan mental. Berita palsu juga memiliki dampak psikologis yang signifikan. Masyarakat yang terpapar informasi palsu yang menciptakan ancaman dapat mengalami stres dan kecemasan yang berkepanjangan, merosak kesejahteraan mental mereka. Yang terakhir, polarisasi masyarakat. Ia adalah dampak lain yang patut dicermati. Penyebaran berita palsu seringkali digunakan untuk memperdalam jurang permisahan di kalangan masyarakat.
Hal sedemikian boleh mendukung pandangan ekstrim seperti mana memperdalam divisi dalam masyarakat, mengancam harmoni sosial dan mempersulit tercapainya dialog konstruktif. Melalui contoh-contoh ini, kita dapat melihat bahawa penyebaran berita palsu bukanlah masalah sepele. Oleh kerana itu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak termaksudlah pemerintah, media dan masyarakat umum untuk memerangi disinformasi, meningkatkan literasi media dan memastikan akses informasi yang akurat untuk semua. Baiklah, saya akan meneruskan lagi dengan cara-cara mengatasi masalah penyebaran berita palsu. Mengatasi masalah penyebaran berita palsu memerlukan upaya dan tanggungjawab bersama dari pelbagai pihak termasuklah pemerintah, lembaga media, organisasi masyarakat dan juga individu itu sendiri. Antara beberapa langkah yang boleh diambil untuk mengurangi penyebaran berita palsu ialah dengan memberikan pendidikan dan kesedaran dalam masyarakat tentang bagaimana cara untuk mengidentifikasikan sesuatu berita itu adalah palsu. Okey, sebagai contoh, anda boleh menyemak dahulu kebenaran berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Kempen kesedaran hendaklah diwar-warkan melalui media massa, sosial media dan acara komuniti. Seterusnya, dengan adanya hukum dan regulasi. Hukum dan regulasi ini diimplementasikan bagi membatasi penyebaran berita palsu dengan menghukum pelaku. Adakan penegakan hukum terhadap mereka yang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu. Pelaku boleh didakwa di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan atau Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998 bagi kesalahan penyebaran berita palsu. Seterusnya, bagi tanggungjawab pihak media pula, pihak media harus berkomitmen untuk menyajikan berita yang sahih dan memeriksa fakta sebelum publikasi. Pihak berkuasa media juga wajar mengambil tindakan terhadap akaun ataupun konten yang menyebarkan berita palsu. Tambahan lagi, pihak media harus mempunyai kolaborasi dengan platform media sosial di mana kerjasama dengan platform media sosial untuk mengoptimalkan algoritma mereka agar tidak mempromosikan berita palsu. Mengatasi penyebaran berita palsu memerlukan kerjasama antara pelbagai pihak untuk menciptakan satu lingkungan informasi yang lebih aman dan dapat dipercayai. #takpasti jangan kongsi. Kesimpulan dalam pembentangan ini adalah kita dapat merenungkan betapa pentingnya memahami dan mengendalikan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi, terutamanya dalam konteks penyebaran berita palsu. Meskipun teknologi membawa kemudahan dan akses maklumat yang luas, kita juga perlu menghadapi cabaran dan risiko yang datang bersama dengan perkembangan ini. Perspektif Islam memberikan panduan yang jelas tentang kebenaran, keadilan dan ketelusan dalam penyampaian maklumat. Oleh itu, sebagai masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai Islam, kita perlu memastikan penggunaan teknologi ini sejajar dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Dan melalui pendidikan awam, kesadaran akan risiko penyalahgunaan teknologi dan kerjasama antara pelbagai pihak, kita dapat mencipta lingkungan digital yang lebih aman, boleh dipercayai dan mendongkong kepentingan umat manusia. Dengan berusaha bersama, kita dapat menjadikan dunia maya sebagai alat yang membawa manfaat kepada masyarakat dan tidak sebagai medium untuk menyebarkan fitnah dan kebohongan. Terima kasih kepada semua yang sudi mendengar pembentangan kami pada hari ini. Semoga usaha bersama kita membentuk dunia digital yang lebih baik.